KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar adik-adik semua, murid-murid yang sedang menonton di rumah? Kita bersiaran dalam rancangan Didik TV KPM. Jadi, hari ini anda bersama dengan saya, Nurul Huda Abdul Aziz atau lebih mesra dipanggil Kak Yuyu. Hari ini kita nak belajar apa? Kita nak belajar pendidikan seni visual. Tapi sebelum itu, Kak Yuyu nak ingatkan, kita masih dalam pelan pemulihan negara. Jadi adik-adik di rumah, tak kira lingkungan usia apa sekalipun, mesti patuh semua SOP, termasuk memakai pelitup muka, kerap membasuh tangan dan menjaga penjarakan fizikal di mana juga adik-adik berada. Jadi, bercakap tentang pendidikan seni visual, Kak Yuyu bukanlah yang pakar. Maka, Kak Yuyu bawakan Cikgu Syukri jauh dari Lancang Pahang. Jom kita bersama dengan Cikgu Syukri. Assalamualaikum. Yuyu. Waalaikumsalam. Apa yang cikgu bawa ni? Biasa tengok tak? Biasa. Kat mana? Mengimbau kenangan lama betul. saya sewaktu belajar Mengimbau murid. Kenangan lalu kan? Ya. Cikgu, topik Cantik kita tak? pada hari ini adalah layang-layang cilik. Layang-layang cilik ini ke cikgu? Ini ada dikatakan layang-layang cilik. Cilik tu maknanya kita fokus kepada kanak-kanak. Okey, karya yang kecil. Itu maksudnya kita fokus kepada cilik tadi. Layang-layang cilik, kita nak buat layang-layang yang bersaiz kecil. Tak nak buat besar-besar sangat. Sebab fahamlah anak-anak di rumah kan. Kita nak belajar, kita gunakan sumber-sumber yang mudah saja untuk menghasilkan karya layang-layang cilik. Menggunakan 3 teknik. Okey, contoh teknik-teknik tu seperti yang ada di sinilah. Kalau kita nampak ni, cikgu bawa ni, ABM ni, ada yang cikgu buat sendiri, ada karya daripada murid cikgu juga. Kita gabungkan, cikgu bawa ke pentas Didik TV hari ni. Okey, di sini adanya capan, okey, adanya renjisan dan percikan dan juga stensilan. Kalau tengok pada video di awal tadi, ini ada hasil karya catan tapi menggunakan teknik stensilan. Okey. Jadi anak-anak, apa lagi? Hari ini kita nak belajar buat layang-layang cilik menggunakan 3 gabungan, 3 teknik. Itu dia. Cantiknya cikgu. Saya kan kadang-kadang teruja tengok karya seperti ini. Yang ini nampak seolah-olah sempurna sekali. Yang ini pula penuh seni. Yang ini cikgu, saya rasa kalau saya buat sendiri, saya pun tak mampu cikgu. Tapi cikgu rasa yakin tak yang saya dan juga adik-adik di rumah mampu melakukannya? InsyaAllah boleh. Tak ada masalah. Yang penting kita ada usaha dan minat. Kita mampu untuk buat apa saja asalkan kita nak, kita tanamkan semangat dalam diri kita nak cuba, kita nak buat, pasti berjaya. Jadi cikgu, selepas ini kita akan bawa segala bahan-bahan untuk kita berkarya di studio dan kita akan ajak semua adik-adik kita di rumah untuk turut serta berkarya dan berseni menggunakan teknik capan, percikan dan renjisan cikgu. Cikgu, dengan khabar cikgu nak bagi teka-teki. Apa teka-teki yang cikgu nak bagi tu? Okey, cikgu dah fikir dah lama dah ni nak bagi kat Yuyu kan. Jadi teka-tekinya mudah saja. Anak-anak di rumah pun boleh cari jawapan. Bendanya tidak berkaki tetapi bertali. Perginya terbang, baliknya berenang. Apakah dia? Adakah ia merupakan ikan? Fikir-fikirkan. Boleh tak saya teka lagi? Cuba. Adakah ia merupakan layang-layang yang berenang? Layang-layang.
bertali mungkin, tapi balik berenang takkan nak berenang. Alamak, tak tahulah cikgu. Juga kan? Tak apalah, kita tunggu adik-adik kita fikir apakah jawapannya. Kita berhenti berehat seketika. Lepas ni kita akan terus berkarya dengan Cikgu Syukri. Kembali lagi selepas ini Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Hello, terima kasih kerana masih setia bersama Didik TV KPM. Kalau nampak dekat sini Kak Yuyu dah bersedia dengan sarung tangan dan juga dengan apron. Kak Yuyu nak buat apa agaknya? Tapi sebelum itu, Kak Yuyu masih tertanya-tanya kepada soalan teka-teki cikgu sebentar tadi. Tak puas hati betul lah tak dapat jawab. Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam Cikgu, berjiran sikit dia. berilah saya jawapan. Apa yang pergi terbang baliknya berenang? Okey, untuk anak-anak dan Yuyu di sini anak-anak di rumah, okey. Jawapan dia mudah je, bukan layang-layang. Walaupun dia terbang tapi bukan layang-layang Dia umpan pancing. Biasanya kita tengok orang memancing kan. Dia casting tu, pergi, tarik. Perginya terbang, tariknya, dia balik, dia berenang. Itulah jawapannya. Cikgu ni... Mudah je sebenarnya. Saya betul-betul ingat layang-layang. Sebab topik kita pada hari ini adalah sebab dia tentang bertali layang-layang. Betul tak? Sebab dia bertali kan? Mesti terfikir dia pula, layang-layang lah tu. Kan? Okay, tak apa, cubaan yang baik kan? Cikgu, kita dah bersedia dengan sesi pembelajaran. Mungkin cikgu boleh terangkan kepada kami semua. Apakah itu teknik capan, percikan dan rencisan? Silakan cikgu. Cikgu pun sama seperti Yuyu juga. Okey, dah pakai apron cik cantik ni. Bukan nak masak. Tapi kita nak buat aktiviti ni. Tapi sebelum tu, cikgu nak perkenalkan dulu apakah 3 teknik yang kita nak gunakan pada hari ini. Untuk kelas seni kita, kita nak buat layang-layang cilik. Itu adalah dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Tapi fokus kita untuk yang ini ialah dalam bidang membuat rekaan corak. Okey, bila nak buat corak ni, corak ada 2 untuk anak-anak di rumah. Okey, yang pertama corak terancang. Yang kedua, corak tidak terancang. Okey, sukalah cikgu nak berkongsi sedikit. Okey, kalau anak-anak nampak di sini, di wow bulan ni, okey, di sini ada corak tidak terancang. Hasil daripada rencisan dan percikan. Okey, maksudnya merenjis tu, kita tak dapat nak kawal warna tu jatuh pada kertas tu ke arah mana dia pergi. Kita renjis, dia mungkin pergi jauh, dia mungkin dekat. Kita boleh kontrol alat yang kita pegang, tapi warna yang jatuh tu kita tak tahu nilai warna tu banyak ke sikit. Itu dimasukkan tadi. Contoh corak tidak terancang. Manakala corak terancang, maksudnya kita gunakan teknik yang sama, renjisan dan percikan. Contoh di sini kan. Okey, kita letak stensil. Kita buat stensil blok. Okey, saya tunjukkan contohnya. Minta maaf. Mana dia? Contoh. Satu. Ini ke Yuyu cikgu? Ada. Yuyu sorok saya tak sorok. Saya cuma dah bersedia. Ni. Okey, anak-anak di rumah. Ini blok stensil. Okey, ini blok stensil. Okey, ni hasil burung tu kita tebuk, dia akan jadi beginilah. Okey, mula kat dalam sekarang kat luar. Okey, jadi bila kita letak atas kertas lukisan tadi, kita ambil warna, kita inilah percik lah. Okey, dengan berus gigi ataupun berus lukisan lah. Jadi cikgu, bila dah siap tu kita cabut, jadilah begitu. Cikgu, Yuyu kurang jelas sikit. Maksudnya kalau capan itu melibatkan aktiviti mengecap. Ya, capan lain. Tadi cikgu terangkan tadi rencisan dan percikan, yang ini stensilan. Okey, capan tu pula. Maksud kita potong keliling, kemudian kita lukis dulu. Sembur air atau cat dan akan menghasilkan bentuk yang terancang sebagaimana cikgu katakan. Dia tidak menghasilkan bentuk, dia menghasilkan rupa. Okey, unsur seni rupa. Okey, jadi apa yang anak-anak nampak tu adalah rupa. Okey, rupa positif dan juga rupa negatif. Okey. Yuyu, kalau tengok di sini, ini adalah capan. Okey. Di tu sebelah sana. Jauh nak tunjuk. Okey, mungkin kamera boleh fokus kat karya ni. Saya jalan sikit ke sini. Okey, ni Yuyu. Wah, cantiknya cikgu. Tengok tak? Cantik. Agak-agak capan ini menggunakan daun ke? Ya, betul. Wah, hebat. Tahu pandai dia. Berpengalaman. Betul. Dah ada pengalaman. Okey, ini contoh karya capan lah menggunakan bahan daun. Okey, daun keladi kecil. Daun keladi? Ya. Okey. Sekarang kita tengok pada nota yang cikgu sediakan ni lah. Okey.
Okey, anak-anak di rumah boleh nampak kat sini. Okey, jom belajar 3 teknik. Okey, teknik yang pertama adalah renjisan dan percikan. Okey, cikgu bacakan sedikit. Renjisan dan percikan ialah satu teknik memindahkan warna dari suatu alat. Alat tu maksudnya berus tadilah ataupun berus gigi tu. Okey, ke suatu permukaan untuk menghasilkan corak. Permukaan ni biasanya permukaan yang rata lah. Contohnya seperti kertas. Kalau di dinding pun boleh je. Dinding kan contoh orang buatkan di rumah kan. Buat karya apa? Mural. Tapi Boleh. kena minta izin ibu bapa dulu ya, Ya, cikgu. betul lah. Jangan memandai-mandai pula lepas ni kan. Ambil corak, percik kat dinding rumah. Habis rumah nanti. Cantik memang cantik. Lepas tu tahulah kau. Okey. Yang kedua, kita nak buat stensilan. Stensilan merupakan satu teknik menghasilkan corak dengan menggunakan blok stensil. Seperti yang cikgu tunjuk sebelum tadi lah. Yang gambar burung tu kan. Itulah blok stensil. Kita boleh buat guna kertas, guna papan. Okey. Sapuan dan semburan ataupun corak tadi tu, ini yang dikatakan tadi. Bila kita stensil lah contoh. Dan ia akan menghasilkan rupa. You nampak ni Okey, stensil ni stensil gambar bunga dan daun. Bila kita ulang-ulang, dia boleh jadi corak. Begitu. Ini pun ada huruf I dan R ya, cikgu. Ya, betul. Karya yang kita buat tadi tu, mahir tadi kan. Itu adalah blok stensil. Yuyu akan cuba untuk hadiah mahir Didik TV KPM. Ya, silakan. Okey. Bila nak buat stensil ni, kita boleh sapu pada blok tadi, sapu warna menggunakan berus. Ataupun kita boleh percik warna. Kemudian yang ketiga ni, capan. Okey, capan ialah cara menghasilkan karya menggunakan sapuan warna, cat pada bahan yang mempunyai jalinan. Okey, kita nak tengok jalinan. Jalinan yang terhasil daripada teknik capan, jalinan tampak. Contoh karya daun tadilah. Daun keladi tadi ya, cikgu. Kita nampak daun keladi, tapi bila kita pegang, kita bukan pegang daun kan? Betul. Kita pegang kertas. Betul. Tapi rupanya memang karya seni yang dihasilkan tu memang sangat cantik lah, cikgu, sebab nampak urat-urat daun tu dan sebagainya. Betul lah. Itu jalinan tadi. Cikgu, mungkin cikgu boleh sertai saya di sini. Ya, saya pun sebenarnya tak sabar nak ke sana. Kita nak buat aktiviti kan? Ayo cikgu, jom kita kenalkan apa agaknya bahan-bahan yang kita nak gunakan pas ni. Cikgu nak ingat kepada anak-anak. Kat bawah ni ada cikgu tambah sikit nota, bahan kutipan dan bahan alam semula jadi. Apa tu? Maksudnya kita boleh kitar semula jadi ke, cikgu? Tak. Atau Okey, kita bahan boleh kutipan tu contohnya kita ambil bahan-bahan yang terbuang, kita boleh kitar untuk kita buat capan. Ataupun bahan alam semula jadi, contoh atas meja tu. Apa lagi? Zoom ke sana. Okey, Yuyu. Ini kita kata tadi. Bahan alam semula jadi contohnya. Bawang. Biasa kan? Okey, nak masak-masak tu. Macam nak masak pula ya. Ini Nana boleh guna carrot. Okey. Ini rupanya buruk tapi rasanya masam. Okey, limau purut kan. Kemudian kentang. Kemudian ni lemon. Kita boleh guna. Dan saya ada bawa beberapa contoh daun lah untuk kita kata bahan alam semula jadi untuk menghasilkan capan. Jadi kita boleh juga selain bahan semula jadi, kita juga boleh menggunakan daun-daun yang begini ya. Maksudnya tidak semestinya menggunakan bahan semula jadi. Kita ada pilihan sama ada nak menggunakan bahan semula jadi seperti bawang, bendi, lobak, dan kita juga boleh memilih perhiasan begini. Kalau mak kita nak buang, jangan buang. Gunakan ini untuk hasil seni dan kita boleh berkarya bersama dengan berbagai bahan. Cikgu, cikgu ada cakap tentang renjisan dan percikan tadi. Ya. Apa antara bahan-bahan yang boleh gunakan? Okey, kalau kita nak buat renjisan percikan ni, biasanya bahan dia kita gunakan inilah warna air lah. Ataupun cat poster. Okey, ataupun cat akrilik yang kita bancuh dengan air. Okey, dan alatannya kita boleh gunakan berus gigi. Saya pun ada satu di sini. Okey, berus lukisan yang pelbagai saiz. Okey, daripada saiz kecil, saiz sederhana dan juga saiz besar. Okey, semua ni akan kita dapat perbezaan tau bila kita gunakan alat-alat ni untuk menghasilkan renjisan dan percikan. Kalau berus besar ni, jadi warna yang jatuh tu dia lebih besar lah. Kesan dia, jalinan dia lebih besar. Kalau berus yang kecil macam ni, dia akan menghasilkan jalinan yang halus. Apa lagi? Jom kita berkarya. Cikgu tak sabar dah. Cikgu kena ajar Yuyu dari awal kerana Yuyu pun nak tahu juga berus ni nak ditarik ke, nak diguna jari ke, 10 jari soalan ke, yang 5 sangat jari. baik. Betul Yuyu. Cikgu ajar saya ya? Ya, insyaAllah. Okey, jom. Kita pertama sekali sebelum itu pakai sarung tangan. Dulu. Bagi memastikan tangan kita bersih. Kita sediakan alat dan bahan lah. Baik. Palette untuk kita letak warna. Baik. Okey, sebenarnya kalau tak nak guna ni, cikgu dah sediakan dalam botol dah.
Menariknya. Pakai spray je. Untuk menjaga kebersihan. Okey, tapi sebab cikgu nak tunjuk guna berus gigi, jadi cikgu keluarkanlah warna. Baik, cikgu. Okey. Contoh kita ambil warna apa lah? Warna merah lah, cantik Warna sikit. merah, okey. Okey. Okey, kita bancuh dulu. Cikgu gunakan berusnya, tak apalah. Okey. Tak nak cuba ke? Okey, you buat juga ya. Boleh Cikgu cuba. kalau saya silap, cikgu tegur ya. Ya, tak apa. Sebab ada blok stensil di situ, kemudian ada daun untuk kita buat capan. Jadi, you pilihlah mana-mana yang you nak guna. Okey. You akan kita, memilih kita warna. cuba aplikasikan ketiga-tiga teknik ni. Baik. Dalam penghasilan karya. Tapi kita tak buat karya lah. Cikgu cuma tunjukkan contoh 3 teknik saja. Baik. Okey, jadi anak-anak di rumah boleh cuba untuk buat. Yuyu memilih Yuyu nak warna minta merah tolong jambu. Boleh. Warna kegemaran. Nak minta tolong boleh? Boleh, cikgu. Hai. Nak air. Baik, cikgu. Maksudnya kita kena bancuhkan dulu ya, cikgu? Ya, betul. Baik. Kalau tak bancuh ni, warna ni pekat sangat. Jadi susah untuk kita buat renjisan dan percikan. Baik. Okey, kita. Jadi air tu macam ni, jangan tuang terus. Okey. Kang habis basah. Tuang sikit je dalam penutup botol ni. Baik. Agak-agak je. Okey, ini lebih selamat. Yuyu buat juga perlahan-lahan. Okey, masukkan. Okey, mudah je. Okey. Wah, tuang terus Tuang dengan berhemah, cikgu. Wah, betul betul. Saya tuang sikit demi sedikit dan kita bancuh. Okey, bancuh. Okey, kalau nampak kita bancuh. Gemuruh warna ni rasanya. jangan pekat sangat. Okey. Sedang-sedang macam ni cantik dah ni. Saya punya okey, cikgu. Okey. Jadi saya pun dah menggunakan warna merah jambu ni. Cat ini telah dibancuh dengan air. Dan seterusnya kita pusingkan begini. Okey. Lihat ambil cantik kertas kan? lukisan. Ada tak kertas lukisan you? Jangan sampai tertumpah. Pastikan jangan bersepah. Jika tidak, mak ayah Okey. nanti akan marah. Sentiasa jaga kebersihan ya dalam kita berseni ni. Baik, cikgu, macam mana kita lakukannya? Yuyu boleh guna berus lukisan, tak ada masalah. Untuk buat renjisan. Yuyu buat renjisan. buat percikan. Baik. Dia ada beza Okey, ni kita celup macam biasa. Tadi tanya cikgu kan macam mana teknik nak pegang kan? Okey. Macam mana nak buat? Okey, mudah je. Yang ni kita just letak begitu, pastikan dia ke bawah berus di bawah, jangan ke atas. Kalau saya percik ni nanti kena kat muka Yuyu. Jadi saya pusing ke bawah gitu. Just tarik je, nampak? Okey. Jadi jalinan yang terhasil tu halus. Cantik, cikgu. Nampak Okey. Jadi hanya menggunakan ibu jari, gerakkan di berus bahagian depan berus gigi dan kemudian akan terhasil teknik percikan itu. Okey, betul. cikgu, Yuyu nak buat teknik renjisan. Renjis Sejauh saja. mana jarak yang Yuyu perlu Okey, pergi? dia ada dua cara Yuyu Baik. Yuyu boleh buat macam ni. Cikgu tunjuk contoh Cikgu nak jangan percik renjis terus pada macam saya. tu pun boleh. Okey, saya cuba ya. Macam ni kan. Ni pun boleh ataupun kalau nak lebih nampak pro. Gitu. Baik, saya akan mencuba pula. Okey, Baik, cuba. ini adalah teknik pertama iaitu renjis. Betul. Wah, dan ini adalah teknik kedua renjisan yang lebih profesional kata cikgu sebentar tadi. Allah. Tercabut berus saya, Tak apa, cikgu. tak ada masalah. Saya bawa banyak berus. Okey, saya tidak akan berputus asa, cikgu. Teruskan. Saya akan Biasa meneruskannya. Okey. Ini adalah teknik Itu yang adalah dikatakan ujian. profesional. Okey, sekali lagi kita tengok. Ya, begitu. Okey, untuk Cantiknya. anak-anak di rumah mungkin satu warna kurang menarik. Kita boleh tambah lagi warna lain. Untuk menampakkan kesan kontra penggunaan warna. Baik. Okey, kita contohnya di sini dah ada warna merah jambu kan. Untuk lebih menarik mungkin kita boleh tambah warna hijau, warna biru, warna hitam dan sebagainya lah. Menarik Okey, betul lah, cikgu. Seterusnya kita dah cuba renjisan dan percikan. Kita nak cuba stensilan macam mana? Stensilan pula ya. Okey, contoh saya ambil ni. 7 untuk NTV 7. Baik. Boleh saya gunakan huruf R, cikgu? Boleh. Boleh ya. Okey. Yang ni kita gunakan warna dalam botol ni. Baik. Pilih mana-mana warna. Yuyu pilih warna biru. Okey, saya ambil warna hijau kita nak tengok kesan yang terhasil pada stensil ni. Kita gunakan stensil. Okey. Kita letak saja blok ni atas kertas lukisan, kemudian kita spray lah daripada atas. Baik, saya cuba juga. Okey. Okey. Okey.
Wah, Okey, nak lebih lagi. saya tak sabar nak tengok hasilnya bila saya angkat stencil ni, cikgu. Okey. Boleh cikgu angkat dulu? Sebenarnya kalau kita nak lebih menarik, kita kena tutup keseluruhan ni tau. Tinggalkan ruang yang kita tebuk tu je. Baik. Tapi tak apalah untuk kita You belajar akan angkat, kan. ya? Angkatlah. Okey. 1, 2, 3. Okey. Kita boleh tunjuk Cantik kat je. kamera. Jom kita tunjuk kepada nombor murid-murid kita 7. di rumah. R dan renjisan. Ini okey, R renjisan. dari kaedah stensilan. Okey. Dan ini pula adalah melalui kaedah renjisan. Betul. Okey. Ini pun ada, ini ada stensil, ini ada percikan. Ya. Renjisan dan percikan. Kita dah gabungkan sekali. Okey. Wow. Dan satu lagi yang kita nak buat ialah capan. Baik. Capan kita gunakan daun. Okey. Baik. Kita gunakan. Kita akan Ambillah gunakan mana-mana daun yang ada. Ayuh, Okey. saya akan gunakan yang ini. Wah, daun paku pakis. Okey, tak apa, saya gunakan yang ini. Baik, cikgu. Okey. Yang ni mudah saja. Kita ambil warna. Nak bancuh warna lain atau nak guna warna yang sama? pun boleh, cikgu. Okey, warna yang sama Tak ada masalah. Kita sapu je warna atas daun ni. Warnakan, baik. Okey. Biasanya saya guna belakang daun, tapi yang ni saya terbuat di bahagian depan daun. Tak apalah. Okey. Sebab kita nak tengok kesan jalinan dan rupa yang terhasil pada karya tu. Baik, cikgu. Okey. Dan seterusnya kita capkan dia. Ya, betul. Cikgu, yang ini sudah patutnya kita memadai alas ke? ni, tapi cikgu dah lupa nak alas. Tak apalah. Yang ini mencukupi ke, cikgu? Boleh, cukup. Sebab Baik. kita nak buat contoh ini saja. dia. Mencukupi. Kita warnakan di daun ini dan kemudian kita perlu capkan di kertas putih yang telah disediakan. Okey. Baik, inilah dia. Kita nak jimat, kita guna kertas yang sama. Boleh saya cuba ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan-tekan sikit, rata-ratakan warna tu. Okey, dan angkat dia. Angkat. Wah. Ha. So, ini dia karya daripada paku pakis yang telah dicap sebentar tadi di hujung kertas putih yang disediakan ini. Ini daun yang saya buat. Okey. Seperti nampak? musim luruh lah, cikgu. Daun warna merah. Okey, itu saja. Baik, Jadi, cikgu. Kita akan berhenti berehat seketika. Kembali lagi lepas ni, adik-adik segera dapatkan semua bahan-bahan yang diperlukan seperti berus gigi, berus dan sebagainya. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersiaran Didik TV KPM. Sebentar tadi saya telah mencuba teknik capan, teknik percikan dan renjisan, juga teknik stensil. Maka saya agak berbangga dengan hasil capan, percikan dan renjisan yang saya lakukan sebentar tadi. Sebab saya kira untuk orang yang pertama kali cuba, tak adalah teruk sangat kan, cikgu? Ya, betul. Cikgu, bagaimana cikgu lihat hasil sebentar tadi? Cikgu kagum. Walaupun dia kata pertama kali, kata mencuba untuk buat 3 teknik tadi, hasilnya nampak berjaya, jadi. Jadi saya rasa sangat berbangga lah dengan Jadi Yuyu. kalau Yuyu boleh lakukannya, Kak Yuyu percaya murid-murid di rumah juga mampu melakukannya. Teknik itu cukup mudah. Kalau saya boleh imbau kembali, kaedahnya menggunakan berus gigi, berus biasa dan juga boleh juga menggunakan bawang, daun dan sebagainya. Jadi untuk segmen kali ini, cikgu dengar khabar cikgu nak ajar Kak Yuyu dan juga adik-adik di rumah macam mana cara nak buat layang-layang pula. Ya, betul. Kita nak buat layang-layang cilik tu lah. Kata layang-layang kecil kan. Okey, yang ini layang-layang menggunakan surat khabar. Okey, bersama dengan rangka dia daripada lidi penyapu lah. Okay, mudah saja. Bahan yang kata kita senang nak dapat lah di rumah. Okey, tapi untuk segmen ni kita nak gunakan kertas warna. Sebab apa? Sebab kita nak gabungkan tadi. Kita gunakan kertas warna untuk bahagian berwarna ni, kita letak dia punya rangka. Baik. Okey, bahagian belakang ni nanti kita nak buat 3 teknik tadi, teknik campuran. Baik. Maksudnya karya layang-layang cilik dengan teknik campuran. Wah, menariknya. Okey. Jadi Lagi. yang menghadap Jom kita kita adalah mula. yang berwarna, ya? Ya, betul. Baik, jom kita letak bermula. rangka pada bahagian yang berwarna lah. Baik, cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sabar ni. Okey, cara nak mula dia macam mana? Okey, kita kena pasti dulu dia punya ni lah. Kata apa? Kita nak buat dia punya bentuk kan. Baik. Okey, dia betul tu.
Okey, ambil Antara bahagian hujung bahan-bahan ni. yang kita perlukan adalah Lupa nak bagi tahu. Okey, antara bahan-bahan yang perlukan, bahan dia mudah saja. gunting. Kertas dulu. Kertas dulu. Mesti ada badan dia nak body dia kan. Kertas. Baik. Lidi penyapu. Bukan lidi sate. Lidi penyapu ni kenapa? Sebab dia panjang. Kemudian dia mudah untuk dilentur. Begini kan. Okey, biasanya kalau kita tengok pada lidi penyapu ni, bahagian bawah ni pangkal ni dia lebih tebal. Baik. Yang ni dia lebih halus. Jadi mungkin kita boleh raut sikit lah. Okey. Supaya dia seimbang kiri dan kanan. Sebab nak buat layang-layang ni dia memerlukan prinsip rekaan imbangan. Yang ini telah diraut lebih awal ya untuk sesi kita pada kali ini Cikgu. Begitulah. Okey, ini mudah lentur ya jadi, untuk buat layang-layang. Dan kita perlukan satu lagi, pita pelekat. Untuk Yoyo pun kita ada juga tampal lah. satu. Okey. Ni yang paling mudah lah. Okey. Yang warna jernih ni. Okey. Dan juga benang. Okey. Benang. Ada benang yang begini. Okey. Benang yang ataupun benang yang menjahit tu kan. Pun boleh. Ataupun kita gunakan tali tangsi yang begini. Oh. Okey. Tak kisah mana-mana Ni pilihan contoh pun yang boleh kat ya, sebelah Cikgu? ni dia menggunakan tali tangsi. Ini kita dah beli, dah siap. Dia bagi package macam ni. Baik. Okey. Ataupun kita boleh guna yang perlukan ni. Ni gam benang juga halus. ya Cikgu. Okey. Jom kita berkarya. Baik. Okey, langkah pertama kita kertas warna ni tadi. Baik. Dia dalam bentuk memanjang begini kan. Okey, kita ambil yang bahagian ni, kita tarik ke sini. Okey. Agak-agak lah. Nak ambil tengah-tengah ni pun boleh. You tarik tengah ni ke bawah sikit pun boleh. Terus dapat A+. Ya. Wah. Cepat Sekali dia, lurut je, sekali terus je. siap. Terus jadi Zak, nak tiru. Zak. Okey, hebat. Alright, Okey, baik. kemudian kita boleh potong lah. Okey, kita ambil gunting, kita potong Baik. ikut ni. Macam tu. Okey. Okey, kalau untuk anak-anak di rumah nak lebih selamat, mungkin takut potong tu sengit dan sebagainya, gunakan pensel dan pembaris. Macam ni. Cikgu gunakan pembaris, Yoyo guna gunting, boleh? Boleh. Kita buat dua Tapi nak kaedah potong yang guna pembaris berbeza. tak boleh lah. Kita lukis, kita ambil dia punya rupa dulu kan. Okay. Ni untuk anak-anak lah di rumah belajar. Cikgu suka mengajar biar anak-anak tengok tu dia jelas. Dia faham. Okay. Kita bila kita berkarya ni Cikgu, kita kena ada latihan menggunakan kaedah hands on ya. Ya, betul. Jadi tak boleh sekadar membaca di buku, kita kena praktikkan. Kalau nampak apa di sini yang kan, guru ajar. cikgu dah buatkan garisan menggunakan pensel. Jadi mudahlah untuk anak-anak menggunting. Ikut saja garisan yang dah kita hasilkan tu. Okey. Kak Yoyo dah siap. Okey, kita langkah selamat kita gunakan gunting mata bulat. Maksudnya di hujung tu dia bulat. Okey, boleh juga kalau nak gunakan pisau tapi pisau ni agak berbahaya lah. Okey, sebab dia tajam. Kalau anak-anak nak gunakan pisau boleh. Tapi mesti dalam pengawasan ibu bapa lah. Okey. Baik, Kak Yoyo dah siap. Dah dapat dah rupa bentuk layang-layangnya. Ini bentuk. Saya belum lagi, tunggu sekejap. Tak Dapat apa. tak? Laju dia Dah siap. Jadi cikgu menggunakan kaedah menggunakan pembaris sebentar tadi. Untuk dan anak-anak Kak Yoyo senang. gunakan gunting. Okey, kemudian kita perlukan cutting mat untuk buat lapik tak? Tak apa cikgu. Okey, langkah kedua kita ambil lidi. Baik. Okey, untuk kita buat dia punya rangka. Kita perlukan 2 batang lidi lah Okey, letak kat sini, ke sini. Okey. Hati-hati adik-adik bila membuat ini- aktiviti ini, pastikan jangan tercucuk kalau ada adik kecil ya. Betul. Kena hati-hati. Takut tercocok mata kan. Betul. Bahaya. Jika ada bayi ataupun adik-adik kecil bersama murid-murid, tengok kiri dan kanan dahulu sebelum angkat lidi ni sebab hujungnya tajam ya. Jadi hati-hati. Tengok kanan dan kiri toleh. Pastikan selamat. Jangan sampai tercucuk mata. Okey. Baik, cikgu. Boleh potonglah bahagian hujung tu. Ukur daripada bawah ke atas tu biar samalah. Patahkan dengan, ya. Patahkan. Okey. Baik. Ini kita keluarkan. Seterusnya kita lekatkan Okey, ya. kemudian kita ambil pita pelekat tadi. Baik. Kita lekatkan lidi bersama dengan layang-layang lah. Baik. Okey. Mudah saja, letak saja. Gitu. Cikgu, adakah je. lebih baik kita melekatkannya secara melintang begitu atau memanjang begini? Mana-mana pun boleh. Tak ada masalah. Saya akan ikut cikgu kerana cikgu adalah cikgu. Sebab apa saya suka melintang? Sebab ruang untuk pita pelekat tu lebih banyak melekat pada kertas. Baik. Kalau macam ni nampak Pisau macam tertanggal cikgu. tertanggal, nampak sikit sangat. Boleh tu boleh, tak ada masalah. Cuma kita bimbang dia tercabut.
Baik. Okey. Kalau anak-anak yang lagi takut, lagi panjang dia punya pita pelekat tu pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Sengit sikit-sikit tak apa kita halal lah. Okey. Yang penting anak-anak di rumah boleh buat dan faham dengan apa yang akan kita hasilkan. Okey. Lulus ke cikgu? Wah, cepat. Okey, betul? Kalau langkah saya seterusnya. adalah murid, saya dapat A. Oh, sekarang kita tak bagi A. Kita Cikgu nak bagi bagi siapa? PP. Tahap penguasaan 1, tahap 2, 3, 4, 5, 6. Yang terbaik yang mana dalam skala 1 hingga 6? 6. 6 yang terbaik. 6 maksudnya budak Maka, tu. Kak Yuyu dapat Kalau begini, belum siap lagi ni. macam Dia ni kena siap dari keseluruhan prosesnya dulu. Kak Yuyu dapat berapa? Dalam proses ni saya dah boleh bagi TP3 dah ni. Pertengahan Dah saja Kak mengenal Yuyu bentuk, dapat. rupa. Okey. Okey, kita teruskan. Ingatkan Kak Yuyu dapat markah 6 sebentar tadi, rupanya Bukan. tidak. 6 tu adalah yang tertinggi. Baik, cikgu. Okey. Seterusnya. Seterusnya kita nak buat dia punya sayap ni lah. Bahagian tepi ni kan. Baik. Kita lenturkan dia. Okey. Begitu. Okey, lentur sikit pun tak apa. Sikit Banyak sahaja, pun boleh. ya? Suka hati. Mana-mana. Baik. Okey, ikut mana selesa. Okey, kita ukur dulu. Kemudian Dan yang lebih tu patahkan, kita ya? patahkan, kita buang lah. Baik. Okey. Pastikan sampah masuk dalam bako sampah. Jangan buang sampah merata-rata. Betul. Okey, ambil pita pelekat. Bahagian ni dia agak susah sikit. Okey. Sebab bila nak melentur tu nanti dia akan bergerak kan. Jadi kita mungkin boleh minta pertolongan lah daripada rakan-rakan Atau ibu bapa, ibu ya? bapa lah kalau di rumah kan. Okey, bahagian ni dia susah sikit. Okey, Kak Yuyu akan mengeluarkan pita pelekat ini siap-siap supaya lebih mudah. Wow. Ibarat pembungkus hadiah yang profesional. Jadi, Kak Yuyu akan ikut kaedah yang cikgu ajar sekarang ni. Ya, betul. Dia akan tercabut sikit. Tapi tak apa, kita boleh betulkan semula. Sebab tu saya kata kalau boleh kita dapatkan pertolongan daripada Ibu bapa. Ibu bapa. Tapi pastikan jarak selamat Yalah cikgu, maksudnya kalau ada seorang lagi yang tolong pegangkan lidi, Ya, lebih mudah lebih sebenarnya. mudah, betul. Kalau begini dia lebih sukar lah. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kita cuba. Baik. Okey. Yuyu tak ada soalan ke nak tanya sama saya? Saya nak tanya dekat Saya cikgu. kalau di sekolah anak-anak memang suka bertanya. Saya Cikgu nak tanya. tertanya-tanya. Cikgu nak tanya. Layang-layang ni sebenarnya cikgu, Ya. masyarakat mana yang memulakannya? Maksudnya di dunia masyarakat mana yang pertama Okey. kali mencipta Memperkenalkan layang-layang ini? mencipta layang. Okey, kalau mengikut pada sejarah yang cikgu faham lah kan. Okey, masyarakat Yunani lah antara pelopor. Itu yang dikatakan dalam buku lah kan. Daripada pembacaan masyarakat Yunani yang memperkenalkan layang-layang. Tetapi di Asia ni masyarakat Cina dan Jepun telah memperkenalkan layang-layang. Tapi waktu tu bukan untuk permainan. Di layang ni digunakan untuk mengangkat barang ataupun mengangkat orang. Mengangkat barang? Dulu kerajaan Jepun dia nak pantau, mereka kan ada perang saudara apa kan. Okey, dia gunakan layang-layang ni untuk mengangkat orang untuk meninjau sesuatu kawasan. Oh, begitu untuk ya? keselamatan itu. Jadi di Malaysia ni seingat Yuyu lah yang popular adalah di Pantai Timur. Ya, Tetapi betul. Wow Bulan ya cikgu? Ya, betul. Wow bulan contoh ni wow bulan Cantik. ini wow bulan mini cikgu buat. Anak-anak boleh tengoklah, cikgu ada buat cikgu punya video. Anak-anak boleh tengok video penghasilan wow mini ni. Okey, wow bulan ni terkenal biasanya kalau di Malaysia ni di Kelantan, Terengganu dan juga di Kedah. Oh, Kedah juga ya? Ya. Okey, kerana di sana ada kawasan lapang. Contohnya kalau di Kedah ni terkenal sebagai apa? Negeri yang padi kan. Okey. Jadi Apa langkah seterusnya? Kita berbalik kepada sudah tak layang-layang sedap. kita. Asyik bercerita je. Dah dapat informasi. Terima kasih, informasi pun cikgu. penting juga kan. Tak naklah kita Betul. sekadar buat tapi kita tak tahu sejarah dia. Jadi Betul. syukurlah Sangat menarik, cikgu. kongsi. Okey, langkah berikutnya kita dah dapat jadi anak-anak boleh nampak lah. Okey, ini Layang-layang langkahnya. Kak Yuyu kurus. Oh, Layang-layang mentang-mentang cikgu saya badan besar. lebar. Nampak tak Cover sikit. perbezaan layang-layang Kak Yuyu dan layang-layang cikgu? Okey, kita gunakan dua warna Okey, kalau you nak tahu warna ni adalah warna asas. Baik. Merah dan biru adalah warna asas iaitu warna pertama lah. Baik. Okey, seterusnya kita nak buat dia punya ekor. Okey. Hiasan seperti layang-layang yang ada di sekeliling kita ni lah.
Okey, ada ekor. Cikgu, kan? adakah ekor ini sekadar hiasan atau memberi impak apabila layang-layang itu terbang tinggi? Sebenarnya dia lebih pada hiasan. Lebih kepada hiasan, ya. Dia sebenarnya kalau tak letak tu pun dia boleh naik. Betul. Cuma yang penting layang-layang bila nak kita hasilkan layang, dia punya teraju tu kita ikat kan pada badan Ya, ni. Layang-layang ni yang paling penting dia punya keseimbangan. Okey. Sebab tu dalam seni dia ada prinsip rekaan imbangan. Oh, Okey, jadi kalau kita begini, kena pastikan layang-layang ini simetri, ya? ya, simetri. Kalau dia seimbang, insya-Allah dia akan naik. Tapi kalau dia sengit, dia akan jatuh lah. Okey. Dan Okey, juga jom. bergantung kepada keadaan angin. Ya, betul. Kalau tak ada angin, tak boleh main. Betul. Jadi Okey. seterusnya bagaimana nak membuat Langkah ekornya? seterusnya kita nak buat dia punya ekor. Okey, langkah mudah. Kita ambil kertas warna yang lain. Tak naklah guna yang sama kan. Contohnya saya ambil kat sini. Memandangkan bulan 8 adalah bulan Kemerdekaan. Ya, jadi kita gunakan warna-warna jalur gemilang. Kita ambil merah, biru, kuning. Oh, seronoklah. Okey. Cara nak buat dia, kita gulung kertas warna. Baik. Kita ambil gunting. Mana pula gunting? Oh, ke sana. Dipersilakan. Bila dia berjalan ke situ? Itulah. Yuyu sambil-sambil Ada leka kaki tadi, punya. Yuyu simpan sekejap. Okey, kita boleh ukur agak-agak macam ni pun boleh. Nak ukur guna pembaris, kira 1 cm ke 2 cm pun boleh. Tapi sebab saya ada kuasa. Baik. Kuasa agak-agak nama dia. Jadi saya potong je lah agak-agak. Okey. Okey, ekor pertama kita letak sini untuk kita jadikan ukuran ekor yang kedua. Okey, mudah kan? Boleh cuba. Silakan. Baik, terima kasih cikgu kerana menghulurkan kertas warna baru bersama gunting. Okey. So, saya dia akan ketat menggunakan teknik yang sama. Wow. Baik. Okey, langkah mudah saja. Apa nak buat? Kita tampallah ekor ni pada bahagian bawah. Bahagian bawah, Paling penting tadi apa tadi? Cikgu kata keseimbangan. Ya, imbangan Pastikan simetri dia kan. Jadi simetri. ekor tu pun mestilah seimbang kiri dan kanan. Kiri dan kanan, ya. Okey. Mudah je sebenarnya nak buat Mudah layang-layang ni. sangat. Jadi bila dah siap layang-layang ni apa nak buat? Kita akan terbangkannya. Ya, kita terbangkan. Kita bawa pergi main. Tapi macam you katalah, nak main mesti ada Angin. Kalau tak ada angin, macam mana nak naik kan? Oh, mudah je sebenarnya. Jadi bergantung kepada kreativiti masing-masing. Ya, betul. Asalkan kita kena sentiasa memperingatkan bahawa setiap kali kita nak mencipta layang-layang ni, kita kena pastikan ianya simetri dan seimbang kiri dan kanan. Maka Betul. apabila diterbangkan nanti tidaklah sengit. Okey adik-adik? Okey, boleh nampak Okey. Cukup tak? Saya rasa macam ada yang tinggal. Macam kurang kan? Bagaimana dengan teknik campuran tadi, cikgu? Okey, tak apa. Yang tu kita akan buat nanti di bahagian ni lah. Bahagian yang tidak berwarna ni, bahagian putih ni, kita akan masukkan teknik renjisan, percikan dan juga capan. Baik. Bersama stensil. Yang tu kita buat kemudian lah. Dan Okey, tak lengkaplah layang-layang tanpa tali, cikgu. Betul. Satu lagi ni. Kalau boleh kita tambahkan satu warna lagi, sebab kita nak buat warna jalur gemilang kan. Mungkin kita boleh tambah bahagian ni. Oh, baik. So, okey. Yuyu akan gunakan warna merah. Ya, betul. Cikgu Boleh akan ambil. gunakan warna biru. Macam mana nak buat? You gulung, potong bahagian ni. Baik. Okey. Saya pula nak jimat, saya ambil yang ni. Kan? Okey, kita tunjuk pada anak-anak sekali lagi ya. Laju betul ni. Ada kuasa juga ke? Bolehlah sikit-sikit, cikgu. Apa yang termampu. Okey. Saya cuba membuatnya perlahan-lahan, cikgu. Okey, tak apa. Satu. Seperti menguli. Okey, kita tampal. Ya. Sengit sikit-sikit tak apa. Dalam seni ni dia Kita tampal di pelik pula telinganya, ya, rasanya. cikgu? Di telinganya ke? Ya, macam telinga lah lebih kurang. Inilah kita panggil juraian di telinga layang-layang ini, ya. Ayat baru ni. Saya panggillah badan Layang, layang-layang, okey, boleh telinga saja. layang-layang, ekor layang-layang. Kalau ikut hati, saya nak lukis mata dan hidungnya, cikgu. Okey, tak apa. Yang tu kita buat corak sekejap lagi kan. Okey. Bila siap layang-layang kita ni, bolehlah kita aplikasikan. Cantiknya. Okey, dah siap. Dah Okey. siap. Layang-layang cilik, jalur gemilang. Baik, Okey. cantiknya. Jadi, cikgu, Jadi, lepas apa ini ni? kita Kita nak akan buat? berkarya.
Teknik campuran. Baik, Ya. kita akan aplikasikan teknik yang kita dah belajar sebentar tadi, iaitu capan, percikan dan renjisan. Jadi jangan lupa ketika membuat rangka ini dapatkan panduan dan juga nasihat daripada ibu bapa kerana melibatkan lidi. Kemudian adik-adik juga boleh sentiasa memastikan kebersihan dijaga sepanjang proses membuat layang-layang ini. Ya, betul. Menggunakan tiga teknik campuran iaitu capan, percikan dan renjisan. Jadi cikgu, kita akan berhenti berehat seketika. Ya. Kembali lagi selepas ini, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Layang-layang cilik, inilah yang telah kami hasilkan sewaktu rehat sebentar tadi. Kalau kita boleh tengok hasil karya Kak Yuyu sebentar tadi menggunakan 3 teknik campuran, iaitu kaedah percikan, stensilan dan juga renjisan. Jadi menarikkan adik-adik, kaedahnya sangat mudah. Di Mahir kita belajar kemahiran. Inilah yang disajikan oleh Didik TV KPM. Jadi cikgu, berdasarkan hasil karya kita ini, apakah unsur seni yang dapat terlihat di layang-layang cilik yang dihasilkan kita berdua ni? Okey, untuk anak-anak di rumah sebab kita punya standard pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat mengenal dan menghasilkan karya layang-layang cilik, mengenal unsur-unsur seni, mengaplikasikan dalam karya. Antara unsur-unsur seni yang terkandung tu yang kita dapat lihat di sini, yang pertama rupa. Rupa bentuk layang-layang. Kemudian anak-anak dapat belajar mengenal jalinan. Jalinan yang terhasil ni adalah jalinan tampak. Kita boleh pegang, kita boleh nampak burung, kita pegang, tapi yang kita pegang tu bukan burung. Macam sini burung, macam sana tu wau bulan kan. Bulan. Yang saya pegang ni adalah kertas saja. Ini jalinan tampak. Betul. Kemudian warna. Kita gunakan di sini kalau nampak warna jingga, warna hijau adalah kombinasi 2 warna sekunder. Kalau di sini warna merah, kuning adalah warna primer. Warna asas yang pertama dan juga biru. Kat situ dah ada unsur seni rupa, jalinan, warna. Baik. Cikgu, tak lengkaplah layang-layang tanpa talinya, cikgu. Jom betul. kita buat kaedah terakhir, iaitu memasang teraju. terajunya. Teraju. Baik, cikgu. Cara dia mudah, kita gunakan kita lidi boleh juga. lakukan dengan segera. Lidi yang sama. Baik. Kita tebuk sikit bahagian atas ni. Nak tebuk, kita tebuk dari sini boleh, nak tebuk dari sini pun boleh. Terpulanglah mana-mana. Sebab kita nak buat ikat sikit. Dia terkoyak sikit tak apa tau. Tak ada masalah. Nanti kita boleh tampal, kita tutup dengan Satu saja atau dua? pita pelekat. Dua lah. Baik, cikgu. Okey. Kita ambil kita punya ni lah, tali tangsi ataupun benang lah. Cikgu, sambil-sambil tu saya nak tanya. Selain layang-layang menggunakan kaedah yang sama, apa barangan lain yang kita boleh buat, cikgu? Okey, selain daripada layang-layang ni, kita juga boleh buat model rumah, model kereta. Kita gunakan teknik yang sama, renjisan, percikan. Kita juga boleh buat pada baju. Kita gunakan fabric dye. Kita buat teknik yang sama, mungkin kita boleh buat teknik capan. Jadi maksudnya kaedah percikan, renjisan dan capan itu juga boleh menghasilkan seni di atas baju mahupun dijadikan satu lukisan yang cukup indah untuk kita bingkaikan, ya, cikgu? Ya, betul. Kita boleh jadikan dia sebagai hiasan dinding. Okey, macam ni ya. Saya dah tebuk, kemudian saya letak tangsi, ikatlah. Okey, ikatlah. Nak 2 simpul ke 3 simpul ke. Okey. Kemudian kita tebuk satu lagi di bahagian bawah ni. Agak-agak lah, jangan terlampau bawah lah. Kita kata apa, 1/3 lah daripada bahagian bawah ni. Baik. Okey. Ditebuk di sini, ya? Okey. Saya tebuk dari sini je. Boleh lah mana-mana pun. Macam ni kan. 1, 2. Okey.
Nak Baik, buat kerja ni dia cikgu. kena teliti jugalah. Betul. Sebab ada Cikgu, bahagian-bahagian jadi yang halus ni. kita dah belajar daripada awal tadi kaedah renjisan, capan, percikan serta membina rangka layang-layang ni. Adakah objektif pembelajaran pada hari ini pada pandangan cikgu tercapai? InsyaAllah tercapai. Bila mana murid dapat menghasilkan layang-layang yang sebegini bersama 3 teknik campuran ni, maka objektif itu telah tercapai dengan jayanya. Betul. Dan saya percaya murid-murid yang mengikuti siaran pada hari ini ada di kalangan mereka yang juga telah berjaya menghasilkan layang-layang cilik ini seperti kita berdua, cikgu. Ya, betul. Cukup menarik ya, cikgu. Jadi hanya tinggal meletakkan tali tangsi atau boleh gunakan benang di teraju yang telah kita cipta di betul. sini. Baik, cikgu. Mungkin cikgu boleh mengakhiri proses layang-layang ini. Bersedia untuk terbang. Okey, jadi kita ambil tali tangsi tadi, kita ikat sajalah di sini. Kita simpulkan, kemudian kita ikat. Maka siaplah layang-layang kita. Okey, itu. Jadi untuk anak-anak di rumah, jadi apa yang kita belajar hari ini ialah kita dapat mengaplikasikan 2 bidang. Okey, bidang yang pertama membuat rekaan corak dan bidang yang kedua membentuk dan membuat binaan. Maka terhasillah layang-layang cilik. Baik, cikgu. Saya kira ini sangat berguna untuk kita semua. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Tapi cikgu, selepas ini kita nak keluar dari studio ini, kita juga perlu mengamalkan SOP kerana kita mahu pulang ke rumah ataupun mungkin singgah di pasar raya membeli barang dapur dan sebagainya. Mungkin cikgu boleh terlebih dahulu gunakan tadi dah guna kan? Jadi kita guna ya. sekali lagi. Untuk saya lebih juga selamat. Ya. Okey. Terima kasih banyak cikgu kerana bersama kami. Sama-sama. InsyaAllah di masa hadapan kita jumpa lagi. Terima kasih banyak di atas ilmu. Saya juga sangat bersusah hati bila mana Didik TV menjemput saya sekali lagi bersama-sama dengan anak-anak di rumah untuk belajar kelas pendidikan seni visual. Terima kasih banyak cikgu kerana sudi hadir di sini untuk ajar saya dan juga murid-murid di rumah seni visual layang-layang cilik. Dan saya amat berbangga. Ikuti terus dan terus Didik TV KPM. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye. Bye. Didik TV KPM